Kemudian perkara yang keempat yang menunjukkan kita tidak jauh daripada seseorang, sentiasa kita mengikuti perjalanannya. Contohnya kita ada cucu, juah lah sikit dengan kita, cucu tu juah tu manja lah, tak? Jadi kita tu sentiasa mengikuti perjalanan cucu ni tadi, ya. Dah habis sekolah ke, dah masuk universiti ke, tidak ke dah kerja ke, bila kahwinnya ke, dah balik daripada kerja ke, sentiasa kita itu mengikuti perjalanan cucu kita, anak kita yang kita rapat dengan dia. Kita dengan Nabi SAW sebenarnya sentiasa mengikuti perjalanan Nabi, iaitu dipanggil sebagai sirah. Udah kita mengikuti perjalanan Nabi bila Nabi dilahirkan, Maulidir Rasul. Bila pula Nabi hijrah, Hijratul Rasul. Bila pula Nabi Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'rajur Rasul. Bila pula Nabi terlibat dengan perang Badar. Jadi kita dengan Nabi ni sentiasa rapat dengan Nabi sebab kita mengikuti S yang keempat, iaitu sirah. S yang pertama selawat, S yang kedua ialah salam, S yang ketiga ialah sunnah, S yang keempat ialah sirah. Jadi kita sentiasa dekat dengan Nabi walaupun jauh dari sudut geografinya. Dia di Asia Barat, kita di Asia Tenggara. Dia di zaman yang terpisah daripada kita 1400 tahun yang silam. Tapi sebenarnya kita dekat dengan Nabi dengan sebab perkara-perkara ini. Selawat kita, salam kita, sunnah dan juga sirah. Jadi kita sentiasa mengingati peristiwa-peristiwa Nabi itu. Bahkan sebenarnya bacaan-bacaan dalam sembahyang tu semua cerita Nabi tu. Tadi bila Pak Imam baca wa min syarrin naffatsati fil uqad, itu cerita Nabi. Naffatsat ialah jampi-jampi yang dilakukan oleh tukang sihir. Fil uqad, uqad ialah simpulan-simpulan. Dalam kes Nabi, ayat ini turun, Nabi disimpul rambutnya oleh tukang sihir. Ya, ketika mana Nabi bersikat, tiba-tiba ada rambutnya yang gugur, lalu dipungut oleh orang suruhan tukang sihir yang bernama Labid Al-A'sam. Disuruh kutip, kemudian Labid ini pun menghembuskan pada rambut Nabi yang disimpulkan. Itu yang disebut sebagai naffatsati fil uqadi. Ya, naffatsati fil uqad. Jadi ayat yang dibaca tadi ada kisah Nabi. Ayat yang paling kita gemar apa? Inna a'tainakal kautsar. Habis model itu lepas ni tak. Daripada mula kahwin sampai bercucu abang ni inna a'taina qul huwallah, ya tak. Tak ada model lain, gula tocu je, ya Allah. Inna a'tainaka tu ilah Nabi. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Makna kautsar ialah nikmat yang banyak. Makna kautsar daripada kathir. Kautsar iaitu nikmat-nikmat yang banyak. Antaranya ialah sungai dan telaga Kautsar, ya. Tetapi lebih daripada itu, cukup banyak nikmat Allah Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam masa kita sembahyang, kita sentiasa menceritakan tentang sirah Nabi sebab kita baca sirah Nabi. Ayat yang kita juga suka baca, wa wajadaka wadduha wal laili idza saja, itu saja dia baca, ya tak? Itu pun cerita Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak pernah tinggalkan engkau ya Muhammad. Ma wadda'aka. Tuhan tak pernah ucap selamat berpisah daripada engkau. Ma wadda'aka. Wadda'a tu wida'. Wida' tu berpisah. Allah tak pernah mengucapkan selamat berpisah, ya tak? Maknanya kita kata tak pernah Allah meninggalkan Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah sia-siakan Nabi. Yang kita baca qul ya ayyuhal kafirun, itu yang la a'budu ma ta'budu, itu cerita Nabi. Aku tidak sembah, aku di situ ialah Nabi. Jadi kita ni tak terpisah daripada Nabi. Allah, basah lidah kita ini kisah Nabi, sirah Nabi ini sentiasa dalam bacaan-bacaan sembahyang. Tinggal lagi sedar tak sedar, itu je lah, ya tak? Tinggal lagi kita sedar tak sedar je, yang kita itu sentiasa menyebut Nabi. Hakikatnya sirah Nabi itu sentiasa di bibir kita apabila kita mengerjakan sembahyang. Sebab apa? Surah-surah yang kita baca itu adalah kisah Nabi.
wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna alam yajidka yatiman faawa. Ini semua kisah Nabi. Ya, kankah kamu itu dahulunya adalah anak yatim, kemudian kami lindungi kamu? Bukankah kamu tercari-cari jalan, kemudian kami bagi petunjuk kepada kamu? Bukankah kamu dalam kemiskinan, kami kayakan kamu? Itu cerita wadduha wal laili idza saja tu. Ya, alam yajidka yatiman, bukankah ia mendapati engkau dalam keadaan yatim, tak ada siapa nak bela Nabi? Tiba-tiba toknya bela dia, Abdul Muttalib bela, lepas tu Abu Talib bela, lepas tu kahwin pula dengan Khadijah. Jadi maknanya fa'awa, Allah pelihara Nabi, Allah lindung Nabi dengan maknanya susunan daripada Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah ia mendapati engkau yang Muhammad dalam keadaan miskin? Ailan tu maknanya miskin. Fa'aghna, maka ia kayakan. Apa caranya? Kahwin dengan Khadijah. Khadijah kaya, saudagar antara bangsa. Rihlatash syita'i was saif, perdagangannya sampai kepada Syria, sampai ke Yaman musim sejuk, ya, sampai ke Yaman musim panas, sampai ke Syria. Itu yang dikatakan rihlatash syita'i was saif. Jadi kaya dia pasal kahwin dengan Khadijah. Jadi tak pernah Nabi itu dibiarkan oleh Allah dalam surah Duha. Sebab itu surah ini sunat kita baca semasa semayang duha. Semayang duha tu sunat kita baca surah ini. Wadduha ni, kita bedai je, jangan kira ya tak. Jadi elok baca surah ini sebab Allah sentiasa membantu. Wa yatiman fa'awa, ailan fa'aghna, ya, dalam keadaan dhalan fahada. Jadi Allah sentiasa membantu. Jadi S yang keempat ialah sirah, dan S yang kelima ialah syafa'ah. Perkara yang kelima yang menunjukkan kita ini tidak jauh daripada Nabi ialah syafa'ah. Sebab bila kita azan ataupun orang lain azan, kita tak akan lepaskan kecuali kita akan berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu sebenarnya doa memohon syafaat daripada Nabi SAW. Bila kita pohon supaya Nabi itu ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah kurniakanlah kepada Nabi itu kelebihan kurniaan wasilata wal fadilah, dan juga kelebihan darajatal aliyatar rafi'ah, dan juga darajat yang tinggi, ya, yang terangkat tinggi. Apa maksudnya di situ? Sebab kita nak numpang. Bila Nabi dapat darajatul aliyatar rafi'ah, darajat yang tinggi, ya, yang tinggi, yang terangkat tinggi, bila Nabi dapat jadi wasilah, maka kita mendapat syafaat, ya, melalui doa itu. Jadi syafaat yang ada pada Nabi, 5 peruntukan yang Allah bagi. Yang paling besar ialah syafaatil uzma, yang tak ada nabi-nabi lain boleh bagi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa nak dapat syafaat uzma itu antara lain ialah Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Tak ada orang yang tak baca doa itu. Lepas je habis dengar azan, mesti kita menadah tangan, kita baca doa itu. Doa itu memohon syafaat sebenarnya. Macam mana pula bila kita minta supaya Nabi diangkatkan kedudukannya, wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta, angkatlah kedudukan Nabi itu dengan kedudukan yang terpuji, darajatal aliyatar rafi'ah. Sebenarnya apa maksudnya di situ? Pulangannya pada kita. Kita nak numpang. Ada contoh senangnya beginilah. Dapat menantu, atau pangkatnya besar weh. Atau gajinya pun besar, atau keretanya pun besar, atau rumahnya pun besar, bila kita dapat nantu yang kopi itu, takkan tak numpang. Keretanya pun besar, kereta kita kancil je, gulai tumpah sesaja, gulai tempoyak, keretanya besar, welfare, apa nama, Alphard keretanya. Weh, lebosonnya, gulai tempoyak pun tak tumpah. Ku mau makan dalam tu, ada meja bulat katanya. Oh, bercerita 3 bulan tak habis pada orang. Dapat menantu pangkat besar ni tadi, kereta besar, rumah besar. Jangan labum besar dah.
Dah teman pergi rumah dia. Atau di mana? Putrajaya. Atau tu rumahnya ada kolam mandi. Atau dah teman tak nak naik. Udah dia naik, udah dia mandi kolam, dah tak nak naik. Cucunya dah naik, mari letak naik, dia tak naik lagi. Atau dah lama tak mandi Sungai Perak katanya. Dia pun kado rumahnya dah. Jadi maknanya bila kita dapat menantu yang berpangkat besar ni tadi, kan kita dapat numpang. Orang-orang kampung pun nanya, teman dengar khabar je tak, menantu Mika tu KSN ke KSU ke, pangkat besar weh. Anak teman ni baru habis universiti tak? University lah, university pula ya. Ada boleh ke dapat kerja? Tolong tengok-tengok di kementerian Mika tu ya, kementerian menantu Mika tu. Maksudnya apa di sini? Kiasannya bila Nabi itu darajatal aliyatar rafi'ah, bila Nabi itu maqaman mahmuda, kita dapat untung, dapat numpang weh. Macam tadi lah numpang menantu tadi, mak 3 bulan tak habis naik cerita Alphard ni tadi tak. Jadi demikianlah syafaat. Jadi 5 sebab ini menyebabkan kita tidak jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam.